Selamat sejahtera, kami dari Kumpulan 4 ingin mempersembahkan tentang esei kami, yaitu Zoo, pencabulan hak haiwan ataupun tempat pembelajaran hak haiwan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, yaitu Nur Syafiqah binti Adina, Alia Akila binti Abdul Ghani, Kastina binti Muntaha, Aina Zulaika binti Asina Solihuddin, dan saya, David Dixon Ahmad Syarabni. Baiklah, untuk menyempurnakan esei ini, kami telah melalui 3 jenis pasal. Untuk pasal pertama, pasal kedua, dan pasal ketiga. Saya akan menerangkan tentang pasal pertama. Pasal pertama lebih kepada menyatakan konsep, nilai-nilai, serta punca-punca mengenai isu yang dibincangkan. Konsep. Di sini, kami memberikan definisi bagi kebajikan haiwan, mengutarakan pandangan mengenai hak asasi haiwan, menguraikan pengertian bagi pusat penempatan haiwan, iaitu haiwan, dan juga menyenaraikan kuasa berhubungan dengan penguasaan mengenai haiwan. Di bahagian nilai pula, kami telah menyatakan kebaikan serta manfaat yang diperoleh mengenai pembinaan zoo haiwan dan juga menyatakan keburukan hasil mewujudkan zoo haiwan secara terperinci. Di bahagian punca pula, kami telah menyelidiki faktor-faktor sarana penubuhan zoo haiwan di sesebuah lokasi dan meletakkan faktor-faktor zoo disokong oleh masyarakat setempat. 3 elemen ini merupakan adalah kunci untuk pasal pertama. So, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Kastina binti Muntaha dari SCG 1. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kumpulan kami, iaitu pencabulan hak haiwan atau tempat pelajaran tentang haiwan bagi fasa kedua. Bagi fasa kedua, menghubung kaitkan antara nilai-nilai kebaikan serta keburukan dengan cadangan penyelesaian yang merangkumi falsafah pendidikan maupun konsep rukun negara. Kedua, menyenaraikan punca-punca penubuhan zoo haiwan dilarang atau disokong serta mengkaitkannya dengan falsafah pendidikan maupun konsep rukun negara. Ketiga, menyimpulkan secara keseluruhan mengenai isu yang diperkatakan. Dari segi nilai terbagi kepada 2, yaitu nilai kebaikan dan keburukan. Dari nilai kebaikan, yang pertama ialah menjadi sumber pendidikan untuk orang ramai, di mana pelawat ataupun orang ramai mendapat kebaikan untuk menjadikan zoo sebagai tempat pembelajaran, khususnya kepada pelajar yang ingin mengetahui dan mempelajari habitat haiwan di zoo. Yang kedua, wujudnya Akta Kebajikan Haiwan 2015, di mana akta ini dapat menjadikan pendidikan kebangsaan memainkan peranan penting dalam pemeliharaan dengan melindungi spesies haiwan yang terancam untuk ditempatkan semula ke habitat asal. Manakala dari segi keburukannya, hak haiwan hidup bebas dieksploitasi, di mana kita seharusnya membina satu masyarakat yang adil dengan cara mempertahankan hak-hak haiwan daripada dieksploitasikan. Kedua, berlaku permintaan terhadap hidupan liar sebagai sumber makanan eksotik. Kita seharusnya membina masyarakat yang progresif dengan memastikan habitat haiwan sentiasa terpelihara dan dengan mengekalkan habitat haiwan tersebut. Seterusnya ialah punca-punca. Terdapat 2 faktor-faktor zoo dilarang berdasarkan kategori ekonomi, cuaca, dan kesehatan. Dan terdapat faktor-faktor zoo disokong berdasarkan kategori politik, ekonomi, dan sosial. Punca-punca faktor larangan zoo yang pertama ialah kebimbangan khas mengenai mamalia marin, di mana kita seharusnya membina masyarakat yang progresif yang akan menggunakan pengetahuan sains dengan tindakan yang betul dan mengikuti peraturan dan akta-akta yang telah ditetapkan. Selain itu, dari kelembagaan iklim, kita seharusnya mempunyai kesepaduan pihak kerajaan dan pihak zoo bagi memastikan haiwan yang dipamerkan adalah mengikut kesesuaian iklim haiwan tersebut. Dari segi ekonomi, pendidikan kebangsaan hendaklah menitik beratkan pengurusan zoo bukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi, sehingga akan habitat haiwan mudah terancam. Faktor seterusnya dari segi sosial, kerajaan
Hendaklah menjadikan zoo sebagai tempat penyelidikan dan rujukan kepada generasi akan datang sekaligus sebagai daya tarikan dari pelawat luar negara. Kesimpulannya ialah penubuhan zoo haiwan merangkumi manfaat dan juga keburukan kepada diri, masyarakat, serta persekitaran. Jika dilihat daripada sudut positif, penubuhan zoo banyak membantu dalam langkah-langkah mengekalkan spesies-spesies haiwan yang terancam. Malah, orang awam yang turut hadir ke zoo dapat mengisi masa mereka secara berilmiah mengenai haiwan-haiwan yang terdapat di sana. Kesepaduan rakyat jelata dapat diwujudkan hasil daripada keharmonian hubungan yang terjalin semasa melawat zoo haiwan, sekaligus mewujudkan suasana yang harmoni dalam sesebuah negara. Sekian, itu sahaja bagi rumusan bagi fasa kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan esei secara keseluruhan fasa 1, 2 dan 3. Mengikut definisi Kamus Pelajar edisi kedua, zoo bermaksud taman yang berbagai-bagai jenis binatang yang dipelihara untuk dilihat oleh orang ramai ataupun lebih dikenali sebagai kebun binatang. Mengikut panduan standard zoo Malaysia pula, zoo merupakan mana-mana kawasan atau premis yang menyimpan maupun menempatkan haiwan liar sama ada untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan, penyelidikan atau rekreasi dan dibuka kepada semua orang secara umumnya. Zoo mempamerkan hampir keseluruhan haiwan tempatan serta haiwan yang diimport dari luar negara dan ini merupakan elemen-elemen yang digunakan untuk menarik masyarakat untuk melihat haiwan-haiwan tersebut. Konsep pecah belah haiwan atau tempat pembelajaran mengenai haiwan didefinisikan kepada dua bahagian. Dari segi konsep, pembelajaran ialah kebajikan haiwan bermaksud kesejahteraan secara fizikal dan psikologi haiwan tersebut. Bagi segi istilah pula, ia merupakan kebajikan haiwan yang memaksudkan keprihatinan manusia terhadap kesejahteraan haiwan ataupun etika terhadap haiwan dan hak asasi haiwan. Keprihatinan sistematik terhadap kebajikan haiwan boleh berasaskan kesedaran bahawa haiwan bukan manusia, merupakan makhluk yang dapat merasa. Zoo adalah kata sifat yang digunakan untuk menamakan apa yang dikaitkan dengan zoologi iaitu sains yang mengkaji haiwan. Walau bagaimanapun, istilah ini sering digunakan sebagai kata nama untuk menamakan taman zoo yang juga dikenali sebagai taman zoologi. Bagi nilai pula, secara mafhumnya, setiap tindakan yang diambil maupun pelakon kita secara lazimnya akan meninggalkan kesan terhadap sekeliling kita. Begitulah juga jika dibandingkan dengan penubuhan zoo haiwan di mana merangkumi aspek kebaikan serta keburukan. Antara faedah hasil daripada penubuhan zoo yang dapat kita lihat di sekeliling kita adalah sebagai sumber pendidikan. Kurang daripada itu, para pengunjung zoo serta orang awam dapat manfaat dengan mengenali serta mempelajari mengenai haiwan tersebut dengan lebih mendalam. Keburukan zoo haiwan ialah pengurusan haiwan yang cuai juga merupakan salah satu keburukan yang berpunca daripada kewujudan zoo haiwan. Pengurusan haiwan yang cuai dapat disamakan dengan kecuaian dalam membekalkan makanan haiwan dan minuman serta tidak mempedulikan jenis penyakit yang bakal dihadapi oleh haiwan tersebut. Bagi faktor larangan zoo adalah disebabkan oleh kebanyakan haiwan-haiwan liar yang lahir di zoo bergantung sepenuhnya kepada manusia ataupun penjaga yang memberikan makanan dan minuman dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, kebanyakan haiwan tidak dapat hidup berdikari setelah dihantar kembali ke habitat asalnya. Justifikasi yang dapat ditunjukkan adalah faktor yang penting dalam memberikan pendidikan kepada pengunjung ialah memberikan peluang pada pengunjung untuk bermesra dan menikmati pengalaman bersama haiwan tersebut. Di samping itu, zoo juga harus melakukan program dalam sebagai tempat pembelajaran dan membantu para pelajar untuk memahami dengan lebih jelas mengenai hidupan-hidupan yang terdapat di Malaysia dan di luar negara. Akhir sekali, simpulan yang dapat saya rangkumkan ialah penubuhan zoo haiwan merangkumi manfaat dan juga keburukan kepada diri, masyarakat serta persekitaran. Setiap perkara yang kita lakukan perlulah difikirkan sedalamnya dari pelbagai sudut secara radikal dan kritikal agar perkara yang dilakukan dapat memberi manfaat kepada semua pihak. Jika dilihat dalam sudut positif, penubuhan zoo dapat membantu dalam langkah-langkah pemeliharaan dan pemeliharaan untuk mengekalkan spesies-spesies haiwan yang terancam. Walau bagaimanapun, haiwan liar ini semakin terancam kerana tangan manusia yang tidak bertanggungjawab. Namun, pelbagai usaha yang dijalankan oleh pelbagai pihak seperti pihak kerajaan, badan-badan bukan kerajaan dan orang awam sendiri yang memiliki sifat keharmonian dan hubungan insan yang tinggi semua makhluk kepada usaha yang membawa kepada usaha yang murni tersebut.
Apabila orang awam mempelajari mengenai haiwan tersebut, sekaligus mereka dapat memupuk rasa ihsan terhadap haiwan tersebut secara praktikal. Ini sekaligus dapat melahirkan masyarakat yang menitik beratkan moral insan seperti yang diterapkan dalam rukun negara, iaitu kesepadan dan kesusilaan, serta kesepaduan rakyat jelata dapat diwujudkan hasil daripada keharmonian hubungan tersebut.